Ya, saya sudah keluarkan kenyataan selaku pengurusi Majlis Pemulihan Negara malam selepas ada yang amat berhormat Perdana Menteri buat pengumuman yang saya menyambut baik. Ini adalah satu keputusan yang memang tepat kerana saya sebagai pengurusi Majlis Pemulihan Negara juga telah berbincang beberapa kali dalam Majlis Pemulihan Negara pada awal tahun ini dan mencadangkan supaya sempadan antarabangsa kita dibuka dengan sebuah persegeranya untuk aspek pembangunan sosioekonomi kita dapat pulih dengan lebih pantas, terutama dalam bidang ekonomi, perdagangan, perniagaan, pelancongan. Yang ini amat besar kesannya kepada kita. Dan keduanya ialah kerana kita sudah sampai ke satu peringkat kadar vaksinasi yang tertinggi di dunia. Jadi dengan sebab itu semua warga Malaysia telah tersuntik dengan vaksin ini, dan mereka yang akan datang ke Malaysia nanti pastinya ada perlu mematuhi SOP yang tidak terlalu ketat, buat PCR sebelum hadir dan sebagainya itu. Jadi dengan adanya keputusan yang telah dibuat oleh kerajaan selepas Majlis Pemulihan Negara mencadangkan perkara itu, saya kira pihak-pihak yang terlibat dalam berbagai-bagai bidang boleh membuat perancangan segera. Contoh dalam bidang pelancongan, ejen-ejen pelancongan, syarikat penerbangan dan lain, ticketing agent, macam-macam. Apalagi bidang perhotelan, homestay, dia punya kaitannya agak luas. Boleh membuat persiapan awal walaupun tidak berapa lama lagi, dan dengan cara itu kita akan dapat menarik lebih ramai pelancong, pelawat, pelabur datang ke negara kita, dan dengan itu dapat membantu mempercepatkan lagi proses pemulihan. Saya mengadu-adukan juga kenyataan bahawa kita sudah akan berpindah kepada fasa endemik, ya, dan tetapi masih lagi perlu mematuhi perkara yang telah ditetapkan dalam SOP yang dah dipermudahkan. Majlis-majlis boleh kembali seperti biasa, makan di restoran boleh lewat daripada 12:30 malam, majlis-majlis sosial termasuk mungkin kerja kahwin boleh dibuat seperti biasa selepas 1 bulan April. Jadi banyak kesan-kesan yang menunjukkan bahawa negara kita boleh kembali seperti sedia kala dalam tempoh beberapa tahun, beberapa bulan ke hadapan ini, insya-Allah. Dalam beberapa hari lagi hari pengundi, apakah perkataan punya plan untuk bawa pengundi luar masuk? Ya, kita memang harapkan ada beberapa sejumlah daripada pendaftar yang ada di Johor ni adalah bekerja ataupun tinggal di luar tapi masih jadi pengundi di negeri. Jadi seruan saya ataupun rayuan saya, walau di mana pun mereka berada, baik di dalam sekitar Johor ataupun di luar daripada Johor, di Singapura, di Kuala Lumpur, seharusnya mereka mengambil kesempatan dan peluang ini kembali ke tempat masing-masing di negeri Johor untuk mengundi. Kerana bagi saya ini adalah satu keadaan yang amat diperlukan supaya dengan sokongan daripada pemilih atau pengundi itu mereka dapat membantu memenangkan calon, terutama calon saya lah Perikatan Nasional, dan keduanya dapat jumlah kursi majoriti yang boleh membentuk kerajaan negeri yang baru di atas nama Perikatan Nasional. Saya tak payah jelaskan panjang lebar apa ikrar kita dan sebagainya itu. Jadi sebab itu sewajarnya mereka ini akan kembali ke kampung untuk mengundi di tempat masing-masing pada 12 hari bulan. Lebih penting juga lah ada anak-anak muda kita yang berusia 18 tahun ke atas yang sudah didaftarkan secara automatik dalam daftar pemilih, dan mereka yang tak pernah mengundi pun sudah menjadi pengundi dalam daftar pemilih. Jadi jumlahnya lebih 700,000. Jadi kita harap supaya peratusan pengundi keluar tu jauh lebih tinggi daripada yang di Melaka. Melaka lebih kurang 60%, tapi Johor saya harap lebih kurang 70 ke 75% sekurang-kurangnya.
Jadi ini akan memberikan satu gambaran yang realistik tentang kedudukan parti-parti yang bertanding dan sokongan yang rakyat akan berikan pada pilihan raya ini. Jadi kalau itu dapat dilaksanakan, insya-Allah saya kira sokongan yang akan keluar itu akan dapat membantu membentuk sebuah kerajaan yang nak dipilih oleh mereka. Saya berpendapat dah pasti bincang dengan pimpinan tertinggi Perikatan Nasional, kita tak perlu mengumumkan. Akan ada. Bila dah diputuskan kita beroleh sejumlah kursi yang mampu membentuk kerajaan, maka selepas itu baru kita namakan, dan nama nanti akan dikemukakan untuk diperkenankan oleh Duli Yang Maha Mulia Sultan. Jadi itu keadaannya. Oleh sebab itu jangan bimbang, kerana ramai di antara calon-calon yang kita letakkan ni mempunyai kelayakan yang cukup baik, dan latar belakang pengalaman yang ada yang boleh digunakan untuk mentadbir negeri. Tidak jadi masalah bagi kita. Jadi saya harap pengundi tidak rasa ragu, hanya tidak namakan. Dan saya fikir parti-parti lain pun tidak ada yang menamakan sesiapa. Jadi tidak bermakna tidak ada menteri besar. Memang ada menteri besar, dan ikut perlembagaan itu mestilah dilantik oleh Sultan. Baik, kita buka kepada dua soalan terakhir. Dipersilakan dua soalan terakhir oleh pihak media, silakan. Tak payah debat apa. Pilihan raya ini yang akan menjadi saksi dan juga yang akan membuat keputusan apa saja yang kita bincangkan itu ialah pemilih. Itu hakim yang terbaik, dan mereka semua sudah tahu tentang kedudukan yang sebenar mengenai Felda. Felda nyata di waktu Datuk Seri Najib Perdana Menteri, banyak isu-isu yang telah timbul. Keputusan beliau sendiri mencampuri urusan pentadbiran Felda yang saya dimaklumkan tidak dipersetujukan oleh ahli lembaga pengarah seperti penyenaraian FGV yang telah membawa kesan kerugian yang besar kepada Felda, atau pembelian ladang Eagle Height daripada kawan baik dia Peter Sondak yang harganya nilai tak sampai 1 bilion, tapi dibayar lebih daripada 2.2 bilion. Jadi ini penyelewengan. Datuk Seri Najib tak boleh nak tepis itu. Kalau nak bahas dia pun dia tak akan terjawab. Dia terduduk nak jawab macam mana cara nak jelaskan. Apalagi penyelesaian hutang penuh ke Felda 8.3 bilion yang saya hapuskan. Mereka kata ini atas desakan UMNO. Apa desak UMNO? Kalau waktu UMNO memimpin negara berpuluh-puluh tahun, kalau dia sedar tentang masalah itu, waktu itu dia sudah selesaikan masalah. Saya tak sampai setahun saya telah putuskan untuk menghapuskan. Kemudian tu untuk pulihkan Felda, kita terbitkan sukuk yang dijamin oleh kerajaan 9.9 bilion untuk mengambil alih semula FGV untuk pulihkan Felda sebagai satu organisasi ladang terbesar di dunia. Itu dilakukan waktu saya. Apa yang Datuk Seri Najib nak cabar? Data-data dan fakta yang sudah ada terpampang di depan mata dia. Nak bahas apa lagi? Tak payah Datuk Azmin pun, budak sekolah pun boleh layan, menanglah dalam debat seperti itu. Terima kasih. Baik, soalan terakhir diminta oleh pihak media kita, rakan media. Soalan terakhir. Okey, kalau tak ada soalan sudah dari pihak media, jutaan terima kasih diucapkan kepada rakan-rakan media kita.